Maka membicarakan tentang Nabi Muhammad, mengenali Nabi Muhammad akan membawa kita kepada cinta, dan cinta membawa kepada ridha, itu suka kepada Nabi SAW. Maka cinta dan suka kepada Nabi Muhammad akan bawa kepada dhaqa ta'mal iman, merasa kemanisan iman. Kalau dalam hidup kita, Allahumma salli ala Muhammad, makan kita rasa sedap, tidur kita rasa, Allahumma salli, berkawan, Allahumma salli, bergaul sama kita rasa seronok. Tapi kalau kita tak merasakan kemanisan iman, Allahumma salli ala Muhammad, dengan mencintai Nabi Muhammad, itu tidak ada makna dalam hidup kita. Kerana para sahabat Nabi SAW berusaha sungguh-sungguh setiap hari untuk meningkatkan kecintaan mereka kepada Nabi SAW. Kenapa? Mencintai Nabi itu akan menambahkan iman, menyempurnakan iman, dan dhaqa ta'mal iman, dan akan merasa kemanisan iman. Allah merasa kemanisan. Bahkan kemanisan iman itu adalah satu rasa yang lebih sedap daripada semua kesedapan. Allah sallallahu Muhammad. Bahkan kesakitan, Allah sallallahu tak akan rasa kalau dalam hatinya ada kemanisan iman. Rasa kemanisan iman itu akan menghilangkan segala kesakitan dan kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Kita mulakan Allahumma salli ala Muhammad daurah kita pada pagi ini, Allahumma salli ala Muhammad, dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abil qasimil amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan la nihayata li kamalihi wa ala li kamalih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat bersama-sama untuk mengikuti daurah yang dianjurkan oleh Allah Muhammad, mahasiswa daripada USM, Universiti Sains Malaysia. Allah Muhammad, mudah-mudahan mereka menganjurkan dan ingin bersama-sama menjayakan daurah ini. Mudah-mudahan mereka mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mereka yang mengikuti, menganjurkan ataupun berkhidmat untuk mengadakan daurah ini, mudah-mudahan mereka semua akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezeki mereka, dikurniakan kepada mereka kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan mereka juga mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuki syurga Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia. Berkenaan dengan syama'il Muhammadiyah, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah satu pembincangan yang sangat agung, kerana mulianya sesuatu perbahasan mengikut siapa yang kita bahaskan. Tidak ada makhluk yang paling mulia dalam alam ini melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada makhluk yang paling agung di dalam alam ini melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perbincangan, perbahasan berkenaan dengan cinta Rasul, syama'ir Rasul, ini adalah perbincangan dan perbahasan yang sangat agung, yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sendiri
yang menyuruh kita Allahumma salli mencintai Nabi Muhammad dan mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkenaan dengan syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu syama'il Muhammadiyah? Syama'il itu ialah berkaitan dengan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Berkenaan dengan syama'il Muhammadiyah ini, Allahumma salli ala Muhammad, berkata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung, kata dia, seperti mana kami membacakan kepada anak-anak kami berkenaan dengan ayat-ayat Allah, iaitu Quran, maka seperti itu juga kami membacakan sifat-sifat Nabi Allahumma salli kepada anak-anak kami. Kenapa Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan kami membacakan sifat-sifat Nabi Muhammad kepada anak-anak kami, menceritakan syama'il kepada anak-anak kami seperti mana kami membacakan kepada mereka Al-Quran, itu maksudnya banyak membicarakan berkenaan dengan syama'il kepada anak-anak. Kenapa? Kerana mengenali Nabi, menceritakan berkenaan dengan sifat-sifat Nabi Muhammad, itu dapat menambahkan iman. Dapat menambahkan iman kerana kesempurnaan iman Allahumma salli ala Muhammad berkaitan dengan mahabbatun Nabi, itu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang kamu, Allahumma salli ala Muhammad, sehingga aku ini lebih dicintai daripada ibu ayahnya, anak-anaknya dan manusia seluruhnya. Maksudnya Nabi mengaitkan cinta Rasul itu dengan kesempurnaan iman. Bahkan dalam hadis lain Nabi sebut dzaqa ta'mal iman, Allahumma salli, telah merasalah kemanisan iman, Allahumma salli, kenikmatan iman. Man radiya billahi rabba, siapa yang ridha Allah Tuhannya, bil islami dina, dan siapa yang ridha Islam agamanya. Kita ridha Allah sebagai Tuhan kita, Allahumma salli Muhammad. Kita Allah suka dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, kita ridha, Allahumma salli Muhammad. Yang kedua, ridha dengan Islam sebagai agama dia. Yang ketiga, apa Nabi sebut? Allahumma salli wa bi Muhammadin nabiyyan, Muhammadin nabiyya, Allahumma salli. Dzaqa ta'mal iman, Allahumma salli, merasalah kemanisan iman. Tengok Nabi kaitkan iman. Kemanisan iman itu akan dirasa hanyalah kepada 3 golongan, Allahumma salli, yang utama. Siapa? Yang pertama sekali, ridha kepada Allah. Siapa yang ridha Allah sebagai Tuhannya, penciptanya, pemberi rezeki padanya, dia ridha apa yang Allah bagi kepada dia, rezeki dia banyak ni saja dia ridha Allah. Dalam masa yang sama dia usaha untuk Allahumma salli ala Muhammad mencari rezeki yang halal dan sebagainya, Allahumma salli ala Muhammad. Maka Allahumma salli ala Muhammad merasa kemanisan iman siapa yang ridha Allah Tuhannya dan juga Islam agamanya. Yang ketiga, tengok Nabi kata apa? Allahumma salli, dan siapa yang ridha Nabi Muhammad itu, Allahumma salli, rasulnya. Rasul itu pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya siapa yang ridha kepada Nabi Muhammad, suka Nabi Muhammad itu menjadi rasulnya, Allahumma salli ala Muhammad, maka siapa yang ridha kepada Nabi Muhammad itu diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, maka dzaqa ta'mal iman, dia akan merasa kemanisan iman, Allahumma salli. Maka membicarakan tentang Nabi Muhammad, mengenali Nabi Muhammad akan membawa kita kepada cinta, dan cinta membawa kepada ridha, itu suka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka cinta dan suka kepada Nabi Muhammad akan bawa kepada dzaqa ta'mal iman, merasa kemanisan iman. Kalau dalam hidup kita, Allahumma salli ala Muhammad, makan kita rasa sedap, tidur kita rasa, Allahumma salli, berkawan, Allahumma salli, bergaul sama kita rasa seronok. Tapi kalau kita tak merasakan kemanisan iman, Allahumma salli ala Muhammad, dengan mencintai Nabi Muhammad, itu tidak ada makna dalam hidup kita. Kerana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha sungguh-sungguh setiap hari untuk meningkatkan kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mencintai Nabi itu akan menambahkan iman
menyempurnakan iman, dan dzaqa ta'mal iman, dan akan merasa kemanisan iman. Allah merasa kemanisan. Bahkan kemanisan iman itu adalah satu rasa yang lebih sedap daripada semua kesedapan. Allah SWT Muhammad. Bahkan kesakitan, Allah SWT tak akan rasa kalau dalam hatinya ada kemanisan iman. Rasa kemanisan iman itu akan menghilangkan segala kesakitan dan kesusahan. Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, waktu mana ditangkap, ketika mana dah tahu kata dia mengikut Nabi Muhammad, disiksa oleh Allah SWT, tuan dia. Bila disiksa, diletak di atas tanah, atas padang pasir tu, letak tengah hari tu, letak pula batu, himpit dia, dipukul pula, suruh keluar daripada agama Muhammad, dia tak keluar. Allah SWT. Sehingga waktu mana zaman Sayyidina Umar, Nabi dah wafat, orang tengok Sayyidina Bilal ni dekat badan dia tak ada tempat yang elok. Maksud dia badan dia habis. Allah SWT Muhammad, bukan zaman Sayyidina Umar, zaman Rasulullah lagi. Rasulullah masih ada. Sayyidina Umar tengok Sayyidina Bilal ni badan dia penuh dengan, dia panggil parut-parut ataupun tempat-tempat yang tak elok. Allah SWT. Maksud dia bekas disiksa. Allah SWT. Kata Sayyidina Umar, wahai Bilal, apa yang kamu rasakan waktu mana mereka menyiksa kamu? Tengah teruk sampai macam ni sekali pun, sampai macam ni. Allah SWT. Kata Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, apabila bercampurnya manisnya iman pada Allah dan Rasul, cinta pada Allah dan Rasul, bercampurnya dengan kesakitan, maka manis lagi iman. Manis lagi iman. Allah SWT. Hilang kesakitan, hilang kesusahan bila datangnya manisnya iman kepada Allah dan Rasul. Allah SWT Muhammad. Okey, jadi itu Sayyidina Bilal. Bahkan waktu mana Sayyidina Bilal disiksa, Allah SWT Muhammad, dia mengatakan Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allah SWT. Sehingga dah Allah SWT Muhammad dah tak keluar dah Allahu Ahad, hanya keluar Ahad, Ahad. Kenapa? Kerana Allah SWT Muhammad, kerana dia merasa kesedapan dalam iman menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala dan kesedapan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, tak apalah. Jadi kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kami membacakan kisah-kisah Nabi Muhammad, sifat-sifat Nabi Muhammad kepada anak-anak kami seperti mana kami membaca kepada mereka ayat-ayat Al-Quran. Maksudnya banyak dalam menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Sebab apa sebab apa kita wajib mencintai Nabi dan mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab apa? Ada banyak sebab. Di antaranya sebab Allah suruh kita beriman kepada Nabi Muhammad. Siapa nak masuk Islam, syarat dia mesti dia kena mengucap dua kalimah syahadah kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah wajibkan kita beriman kepada Nabi Muhammad. Allah suruh kita beriman kepada Nabi Muhammad. Maka bila Allah suruh kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, kita wajib kenal siapa yang kita imani. Kalau Allah, Allahumma salli ala Muhammad, kalau Allah, kita kenal sifat-sifat Allah. Kita iman pada Allah, lepas tu kita kena kenal Allah, sifatnya dan sebagainya. Macam tu juga kita iman pada Nabi SAW, kita wajib mengenali apa itu sifat Nabi Muhammad, apa itu akhlak Nabi Muhammad dan bagaimana diri Nabi SAW. Okey. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Sebab yang pertama kita wajib mengenali Nabi Muhammad kerana kita diperintahkan oleh Allah beriman kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli. Kita mesti kenal Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad. Untuk kita mengenali Rasulullah ini banyak cara. Di antaranya kita mengenali sifat Nabi SAW. Yang kedua kita mengenali Allahumma salli ala Muhammad, adab akhlak Nabi SAW. Kerana akhlak Nabi SAW Allah sebut dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau wahai Rasulullah SAW berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang besar, yang agung. Allahumma. Dia ada beza. Yang pertama khuluqun karim, yang kedua khuluqun hasan. Allahumma. Yang ketiga khuluqun azim. Allahumma salli ala Muhammad.
khuluqun karim, Allahumma salli Muhammad, akhlak karim iaitu akhlak mulia. Allahumma salli. Khuluqun hasan, Allahumma salli Muhammad, itu akhlak yang indah. Allahumma salli Muhammad. Dia ada satu lagi khuluqin azim. Allahumma salli Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim, iaitu akhlak yang agung. Apa beza akhlak mulia, akhlak indah dan akhlak agung? Ada beza dia. Allahumma salli. Yang akhlak Allah bagi tahu Rasulullah ni akhlak dia besar, akhlak dia agung, azim. Azim, akhlak agung beza dengan akhlak karim ataupun hasan. Allahumma salli. Kenapa? Karena akhlak karim, bila seorang itu ada akhlak mulia, ada adab yang mulia di diri dia, ada sifat yang mulia di diri dia, Allahumma salli. Kadang-kadang orang perkenal dia, kadang-kadang orang tipu dia, kadang-kadang orang mempermainkan dia pula. Kenapa orang kata ni orang baik ni, kita boleh kenal dia? Allahumma salli. Dia tak kata apa pada kita. Allahumma salli. Orang tak rasa, orang ambil kesempatan maksud dia. Tapi khuluqin azim, akhlak yang agung, Allahumma salli Muhammad, akhlak Nabi tu mulia, indah. Yang kedua, Allah letakkan sekali di akhlak Nabi Muhammad, di diri Nabi Muhammad, haibah. Haibah tu apa? Orang rasa gerun, orang rasa hormat, dan orang rasa, Allahumma salli Muhammad, hebatnya Nabi SAW. Sebab ada orang dia ada akhlak mulia, tapi orang pandang dia lekeh. Orang pandang dia ni boleh dipermainkan. Tapi Nabi SAW bukan macam tu. Nabi ada akhlak yang agung, akhlak yang mulia, dan Nabi SAW tidak, Allahumma salli Muhammad, ada orang yang, Allahumma salli Muhammad, rasa Nabi Muhammad itu lekeh. Semua akan rasa Nabi Muhammad itu agung. Bahkan orang yang menentang Rasulullah, orang kafir sekalipun, mereka merasakan akhlak Nabi akhlak yang agung. Mereka sangat respect pada Nabi SAW, walaupun mereka tidak menyukai apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Kafir Quraisy, waktu mana Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma salli Muhammad, mengutuskan melantik Nabi kita Muhammad SAW menjadi rasul, menurunkan wahyu. Sebelum tu, orang Quraisy di Mekah, orang kafir, orang musyrik, mereka selalu berjumpa dengan Rasulullah dan menyimpan barang-barang yang berharga pada Rasulullah, simpan pada Rasulullah. Kenapa? Mereka yakin ini orang al-amin, ini yang boleh dipercayai, orang yang paling jujur dan amanah. Nabi itu menjadi bank, Nabi menjadi bank, tempat simpanan barang-barang yang berharga. Bahkan waktu mana Nabi SAW diutuskan, mereka menentang Nabi Muhammad, mereka membenci apa yang dibuat oleh Nabi Muhammad. Contoh, pagi mereka menentang Nabi Muhammad, sagi petang pergi rumah Rasulullah, kata Rasulullah, Rasulullah, ni barang aku simpan. Allah SWT. Ini akhlak yang agung. Maksud dia, Allah SWT Muhammad, walau apa pun yang Nabi bawa, walau macam mana pun keadaan Nabi, orang tetap merasakan Nabi ini hebat, dan Nabi ini agung, dan Nabi ini orang yang sangat, Allah SWT Muhammad, amanah. Bahkan mereka mempercayai Nabi SAW walaupun menentang Nabi SAW. Okay, jadi yang pertama, sebab apa kita kena kenal Nabi Muhammad, wajib kenal Nabi Muhammad? Sebab Allah suruh kita beriman dengan Rasulullah SAW. Cara nak kenal Rasulullah macam mana? Di antaranya adalah mengenali Nabi, akhlak Nabi, dan mengenali sifat-sifat Nabi SAW. Yang seterusnya, kita juga kena kenal Nabi SAW. Nabi yang kita imani itu, dia bukan orang yang biasa. Kerana Nabi ni sejak kecil lagi dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat inayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW pernah 2 kali. Ni sifat, di antara sifat Nabi SAW sebelum turunnya wahyu, yang perlu juga kita tahu, kerana Allahumma salli Muhammad, ini termasuk keluar biasaan dan khususiah ataupun penjagaan Allah kepada Nabi SAW. Okey, pernah satu ketika waktu mana Nabi SAW waktu muda, Nabi mengembala kambing. Waktu tu Allahumma salli Muhammad, mai seorang kawan Rasulullah. Mai apa? Dia kata, wahai Muhammad, tinggalkan kambing kau, hari ni ada pesta, konsert. Jom kita pergi pesta, pergi konsert. Allahumma salli. Nabi memang tak mampilah, Nabi tak, fitrah Nabi tak suka pada benda yang buruk. Allahumma salli Muhammad. Fitrah Nabi itu suci, bersih. Allahumma salli Muhammad. Kawan ini suruh juga, pilah wahai Muhammad, jomlah. Nabi kata, aku ni jaga kambing aku macam mana? Kata dia, tak apa, kambing aku jaga, kamu pergi. Yang penting kamu pergi. Allahumma salli. Seronok ni.
Akhirnya Nabi berjalan. Waktu Nabi berjalan, Nabi nak pergi, tiba-tiba Nabi mengantuk, Nabi tertidur. Tidur, jaga-jaga, dah habis dah. Allahumma salli Muhammad. Konsert ataupun pesta yang orang buat. Habis lah. Allahumma salli. Maksud dia apa? Ini luar biasa. Nabi SAW sejak kecil lagi dijaga oleh Allah. Nabi pada satu hari, orang Quraisy mereka menyuci Kaabah, mereka bersihkan Kaabah, meletakkan bata dan sebagainya. Waktu tu cara mereka nak muliakan Kaabah, mereka buka baju dan letak batu tu, bata yang Kaabah tu letak atas baju dan untuk bawa dan letak balik pada tempat dia. Waktu tu datang Allah SAW, Sayyidina Abbas, beritahu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bukalah baju kamu, buat macam kami buat ni. Allah SAW. Waktu mana Nabi nak buka, Nabi pengsan. Maksud dia apa? Allah menjaga Nabi supaya tak terdedah aurat Nabi SAW, walaupun Nabi masih baru kecil lagi. Okay, jadi Allah SAW Muhammad tu di antara kisah-kisah Nabi SAW tu mana sejak kecil. Pernah Nabi satu kali dimarah oleh makcik dia. Makcik Rasulullah pernah marah. Marah kata apa? Hey Muhammad, kenapa yang kamu tu tak pergi ziarah Kaabah? Maksud apa maksud ziarah Kaabah di sini? Maksud dia, pilah kamu tu sembah berhala. Allah SAW Muhammad jumpa berhala tu. Nabi tak mau. Makcik-makciknya marah, paksa dan sebagainya. Akhirnya Nabi pergi. Bila Nabi pergi, elok-elok nak berdiri depan berhala, terus Nabi pengsan. Allah, ini luar biasa. Kita kecil-kecil kita buat macam curi hak orang lah, apa semua kita lah. Sebab kita bukan Nabi yang dipelihara oleh Allah sejak kecil. Tapi ini Nabi SAW luar biasa. Yang perlu kita kenal Nabi kita. Jatuh, pengsan, orang bawa balik. Bila sedang Nabi, makcik-makcik tanya. Makcik-makcik Nabi, Allahumma salli Muhammad, ibu saudara Nabi SAW pun pakat tanya, wahai Muhammad, kenapa, apa yang berlaku pada engkau? Nabi kata, waktu mana aku nak berdiri depan berhala itu, tiba-tiba aku melihat seorang yang pakai putih, besar orang tu, dia tolak dada aku. Bila dia tolak dada aku pun jatuh pengsan. Nabi SAW dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tak apalah. Okey, jadi Allah SWT, yang pertama wajib kita kenal Nabi sebab Allah perintahkan kita beriman pada Rasulullah, dan untuk meningkatkan iman, menyempurnakan iman, kita kena kenal Nabi SAW. Okey, sebab itu Allah sebut dalam Quran, alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah kami mereka, Muhammad, bukankah mereka itu mendapati kamu itu yatim. Maksudnya orang Quraisy, Muhammad, orang Mekah tu sendiri, mereka tahu Nabi Muhammad SAW itu yatim. Fa'awa, tapi kata Allah, kamilah yang menjaga kamu. Kami menjaga kamu. Allah tak kata yang menjaga kamu mak kamu, ayah kamu, datuk kamu, aku yang menjaga kamu. Sebab itu kata ulama, inilah hikmahnya bila Allah sebut alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah mereka mengetahui, mereka mendapati bahawasanya kamu itu yatim, tetapi kamilah menjaga. Maksud di sini, maksud dia apa? Tengok, bila Nabi itu disuruh pergi ke bahala, Nabi pengsan. Bila disuruh pergi ke konsert, Nabi tertidur. Maksudnya benda buruk mesti akan terhalang. Dan fitrah Nabi hanyalah kepada kebaikan dan Allahumma salli Muhammad, perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa ni ayat ni? Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah mereka itu Allah SWT mendapati kamu itu yatim, orang-orang sekeliling kamu tahu kamu yatim, tapi kami yang menjaga. Apa maksud dia? Maksudnya macam ni. Kata ulama, kebiasaan bila anak tu yatim, bila budak tu yatim, dia akan terpengaruh dengan sekeliling. So bila yatim, mak tak ada, pak tak ada, Allah SWT Muhammad, orang ni, budak ni mudah terpengaruh dengan sekeliling. Kalau orang kampung ni tu jenis isak dadah. Bila mak pak tak ada, dia berjalan pulang kampung, terjumpa kawan dia, kampung tu banyak isak dadah, dia isak dadah. Allah SWT. Tapi kalau kampung tu macam mana? Allah SWT Muhammad, semua jenis mengaji, dia keluar rumah, dia automatik mengaji. Anak yatim, dia mudah terpengaruh dengan keadaan ataupun suasana sekeliling. Allah SWT Muhammad. Tapi Nabi SAW, Allah kata apa? Kamu yatim tapi kami jaga. Apa maksud dia? Kamu walaupun yatim, kamu tak terpengaruh dengan sekeliling. Kenapa? Kerana kamu ini kami jaga. Aku jaga, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu hikmah Allah wafatkan, Allah mengambil nyawa orang yang
orang yang dekat dengan Nabi dan menjaga Nabi. Siapa yang pertama sekali? Waktu Nabi dalam kandungan, Allah wafatkan Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah wafat. Lepas Sayyidina Abdullah wafat, Nabi lahir, tak berapa lama lepas tu, selepas berapa tahun lepas tu, mak Nabi wafat. Lepas mak Nabi wafat, datuk Nabi jaga, Abdul Muttalib wafat. Betul, Abu Talib jaga, Abu Talib wafat. Kenapa ni? Kerana Allah nak tunjukkan kepada kita, nak tunjukkan kepada Nabi SAW, fa'awa, aku yang menjaga kamu, aku yang mendidik kamu, aku yang mengajarkan kamu. Sebab tu turun ayat, Allah kata apa? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra' bismi rabbika. Ulama bahas, kenapa wahyu yang pertama Allah kata Iqra' bismi rabbika, bacalah dengan nama Tuhanmu, Tuhan kamu. Baca dengan nama Tuhan kamu. Kenapa Allah kata Iqra' bismi rabbika, bacalah dengan Tuhan kamu, dengan nama Tuhan kamu. Maksud dari sini, bacalah dengan Allahumma salli Muhammad, nama Tuhan kamu. Apa maksud dia? Maksud dia, bacalah Allahumma salli Muhammad dengan Allahumma salli Muhammad ilmu yang diberikan kepada Tuhanmu. Tapi bukan dengan ilmu yang kamu belajar ataupun yang kamu dapat, tapi yang diberi oleh Allah. Maksudnya yang dididik oleh Allah, yang kamu Allah kurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu Nabi sebut dalam hadis, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Yang mengajarkan aku adab adalah Tuhanku, dan dialah yang memperbaiki adabku. Allah itu Nabi SAW. Ni luar biasa. Orang yang duduk, anak yatim, dah anak yatim, duduk di kawasan jahiliah, duduk di sekelilingnya Allah SWT, moral yang rosak. Manusia yang waktu tu, masyarakat yang moral daripada rosak. Rosaklah moral. Apa rosaknya? Allah SWT, waktu tu Arab jahiliah, Allah SWT Muhammad, di antara kerosakan moral mereka, akhlak mereka, budaya mereka, lelaki tak pakai apa. Kalau orang perempuan nak tawaf, Allah SWT pakai pakaian paling nipis sekali. Allah SWT pakai pakaian paling nipis sekali. Bahkan Allah SWT Muhammad, kerosakan berlaku dalam Allah SWT Muhammad, perniagaan, Allah SWT Muhammad, tipuan dalam perniagaan, Allah, dan macam-macam lagi keburukan-keburukan moral yang berlaku di zaman sebelum Nabi diutuskan, zaman jahiliah dia panggil. Tapi Nabi sedikit pun tak terpengaruh dengan suasana jahiliah, walaupun yatim, Allah SWT, walaupun tak ada, walaupun orang yang terdekat wafat, orang yang menjaganya wafat. Kenapa? Kerana Allah lah yang menjaga Nabi. Fa'awa, alam yajidka yatiman fa'awa. Allah yang menjaga Nabi SAW. Baik, itu yakinlah kita, kalau Allah jaga kita, tak akan ada siapa pun boleh mudaratkan kita. Tak kira virus ke, tak kira orang jahat ke, orang paling zalim ke, orang paling berkuasa ke. Kalau Allah dah jaga kita, tak akan ada siapa pun boleh mudaratkan kita walaupun sikit. Kata Nabi SAW, seandainya makhluk ini berkumpul semua, jinnya, manusia, semua berkumpul, kata Rasulullah dalam hadis, semua berkumpul untuk memberi manfaat kepada kamu, untuk menolong kamu, beri manfaat kepada kamu, tapi tak diizinkan oleh Allah, tak akan berlaku. Kalau tak diizinkan oleh Allah, tak akan berlaku. Siapa pun tak akan dapat memberi manfaat kepada kamu walaupun semua dah berkumpul. Allahumma. Dan Nabi kata lagi, seandainya berkumpul seluruh makhluk, iaitu jin, manusia, berkumpul semua untuk mudaratkan kamu, termasuk virus lah, nak mudaratkan kita. Kata Nabi SAW, jika Allah tidak izinkan, tak ada siapa satu makhluk pun boleh memudaratkan kamu. Allah SWT. Kita buat penjagaan kasihan diri kita, buat apa yang doktor pesan pada kita. Di samping itu, pegang sungguh-sungguh di akidah kita, di iman kita apa? Kalau Allah tak izinkan, tak akan berlaku. Kalau Allah tak jadikan, tak akan jadi. Dan kalau Allah nak jadikan, pasti jadi. Maksud dia apa? Kita bergantung, harap sepenuhnya kepada Allah, dan selalu munajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di samping usaha yang terbaik. Okey. Yakinlah Allah segala sesuatu berlaku itu di atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bergantunglah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga sejak kecil. Okey ya. Allah dan Allah Muhammad, kita juga boleh kenal Rasulullah. Rasulullah ni juga dia adalah Allah makhluk Allah. Allah bukan setakat akhlaknya agung yang hebat. Allah dia dijaga sejak kecil, walaupun dalam keadaan anak yatim, tak terpengaruh dengan sekeliling, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga kena kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu
Allah SWT Muhammad, dia bukan macam manusia biasa macam kita. Bahkan ibadahnya pun luar biasa. Ni wajib kita kenal. Wajib kita tahu tentang Nabi kita. Apa? Nabi satu hari datang seorang sahabat, dia nak tiru Rasulullah puasa. Nabi puasa wisal, iaitu Nabi puasa bersambung-sambung. Maksudnya apa? Nabi tak buka-buka. Tapi ini tak boleh ditiru oleh sahabat. Ini khusus Nabi SAW. Ini khusus untuk Nabi Muhammad. Datang seorang sahabat kata, wahai Rasulullah, aku nak puasa sambung menyambung hari demi hari macam engkau buat. Nabi kata apa? Jangan tiru. Lastu mithlakum, aku ni tak sama macam kamu. Maksudnya ketahanan aku tak sama dengan ketahanan kamu. Sebab Nabi manusia yang luar biasa. Okey, Nabi SAW pernah sebut dalam satu hadis, seandainya seorang itu memaksa dia untuk macam hari biasa. Kenapa? Allah sedang memberi makan kepada dia. Sebab tu kadang-kadang orang sakit dia makan tak banyak, tapi dia boleh okey saja. Dia tak teriak-teriak sebab lapar lah. Macam kita. Kita tak sakit apa, sihat ni tak makan, kita akan tak hidup. Tapi makan hanya hidup. Dia pun berasa tak muntah. Apa? Kenapa? Kata Nabi SAW, bila orang tu dia makan macam biasa. Kenapa? Allah sedang memberi makan kepada dia, orang yang sakit. Orang yang sakit sebab tu orang sakit dia tak sama makan orang yang sihat. Disebutlah hadis Nabi SAW. Okey, jadi tu Nabi. Ni luar biasa Nabi Muhammad. Sebab kedua kita kena kenal Nabi Muhammad, yang pertama kerana kita diwajibkan oleh Allah beriman pada Nabi Muhammad. Yang kedua kerana Allah suruh ikut Nabi Muhammad. Allah suruh kita ikut Nabi. Sebab macam mana kita nak ikut kita tak kenal? Mesti kita kena kenal Allah Muhammad, bila dan cintalah penyebab orang tu akan ikut. Allah Subhanahu Wa Taala, qul intum tuhibbuni, wahai Rasulullah, jika benar mereka itu, Allah Muhammad, mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Muhammad, ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad, fattabi'uni, maka Allah pun akan mencintai mereka, wa Allah akan mengampuni mereka, wallahu ghafur. Dalam ayat ni Allah Muhammad menyuruh kita ikut Nabi Muhammad. Allah Muhammad. Siapa dalam ayat ni juga Allah menjadikan dalil. Dalil apa? Bukti cintanya kita kepada Allah apa? Ikut Nabi Muhammad. Okey, jadi sebab itu ada pernah seorang kafir mai kat Rasulullah, dia kata, wahai Muhammad, kami cinta Allah tapi kami tak mau ikut kamu. Kami tak mau ikut kamu. Kamu ni siapa? Kamu ni anak yatim, kamu ni Allah SWT, kamu ni hanyalah Arab, apa siapa kamu ni? Miskin lah apa semua. Rasulullah Muhammad, kami cinta Allah wahai Muhammad, tapi kami tak cinta kami. Kalau benar kamu itu ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan ayat yang lain Allah kata apa? Wattaba'u Nabi Muhammad la'allakum tahtadun. Kamu beroleh hidayah. Kamu mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jadi kita nak dapat hidayah ada Allah Subhanahu Muhammad, kita perlu cari apa itu amal-amal Nabi Muhammad, apa itu kata-kata Nabi Muhammad, apa itu Allah Subhanahu Muhammad. Allah kata orang yang ikut Nabi Muhammad dapat hidayah. Maka nak dapat hidayah kena cari jalan macam mana nak ikut Nabi Muhammad. Kena kenal sifat Nabi Muhammad, kena kenal amal-amal Nabi Muhammad, apa yang Nabi buat untuk kita ikut. Okay, jadi disebabkan Allah meletakkan syarat siapa yang cinta kepada Allah ikut Nabi SAW, dan wajib kita ikut Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah para sahabat Nabi SAW sangat kuat ikut Nabi Muhammad, sangat kuat ikut Nabi SAW. Walaupun yang Nabi buat tu adalah adat, kebiasaan Rasulullah setiap hari, tetap diikut. Kenapa? Dalam kata-kata dalam bahasa Arab, adatus sadat hiya sadatul adat. Adatus sadat hiya sadatul adat. Apa maksud dia? Maksudnya Allah SWT, adat orang-orang yang besar
Allah SWT. Itulah sebesar-besar adat. Maksud dia apa? Allah SWT Muhammad, adat ataupun kebiasaan yang dibuat oleh orang-orang yang besar, Allah SWT, itulah Allah SWT sebesar-besar Allah SWT adat. Sebesar adat Allah SWT. Apatah lagi yang adat ataupun kebiasaan yang dibuat ini adalah dibuat oleh orang yang paling besar. Sebab itulah para sahabat bukan setakat mereka ibadah Nabi Muhammad, solat Nabi Muhammad dan sebagainya, kebiasaan setiap hari Nabi Muhammad makan minum Rasulullah pun mereka nak ikut. Allah. Contoh Muhammad, mana Nabi SAW hijrah, Nabi duduk di rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Bila Nabi duduk di rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari menjamu Nabi SAW. Cerita satu hari jamu Rasulullah makanan yang dalam tu juga diletakkan bawang putih, basal. Allah SWT Muhammad. Bukan basal ni bawang besar. Bawang merah tu, bawang besar tu, al-thawm dalam bahasa Arab. Al-thawm tu okay. Nabi makan yang lain. Allah SWT. Kebiasaan Abu Ayyub Al-Ansari, bila Nabi lepas makan, dia akan ambil rumah, dia duduk di atas, Nabi duduk di bawah. Dia akan tunjuk kat isteri dia, dia akan ajak isteri dia, jom kita sentuh tempat yang Nabi sentuh di bekas ni, untuk mengambil barakah tangan Nabi SAW. Okey. Allah SWT. Tiba-tiba dalam bekas tu tinggal Nabi tak akan bawang putih ni. Allah SWT. Nabi marah pak. Nabi, aku dah menyebabkan Nabi terasa apa tak? Dia takut. Allah SWT. Dia takut. Allah SWT berlakunya satu yang tak baik di antara dia dengan Nabi SAW. Dia jumpa Rasulullah. Wahai Rasulullah, Allah SWT, makan bawang ini. Wahai Rasulullah. Nabi kata apa? Allah SWT Muhammad, Allah SWT Muhammad. Lepas tu dia tanya lagi, wahai Rasulullah, aharam huwa? Adakah bawang ini haram disebabkan kamu tak makan? Nabi kata, tidak. Tapi aku tak suka dia. Aku tak suka bawang ni. Kenapa Nabi ini munaji? Aku ni selalu bermunajat pada Allah, bercakap dengan Jibril. Kalau aku makan bawang, menyebabkan mulut bau. Jadi mulut bau bawang, sedangkan bercakap dengan para malaikat. Malaikat ni mereka bagian. Okey, jadi kata dia, adakah haram ya Rasulullah? Dan Nabi kata, bukan haram tapi aku tak suka ini. Aku tak suka bawang putih. Allah SWT. Terwih waktu tu Abu Ayyub kata apa? Sayyidina Abu Ayyub tu, Allah SWT Muhammad, sebelum tu dia sangat suka, sebelum tu Abu Ayyub Al-Ansari sangat suka bawang putih. Nabi tak suka. Dia kata apa? Mulai sekarang aku pun tak suka bawang putih masuk rumah aku. Masuk rumah aku bawang putih. Suka apa yang suka, itulah para sahabat Nabi SAW. Tapi kita bukan jangan haramkan bawang putih masuk rumah kita pula, nanti marah mak kita, ayah kita, keluarga kita. Sebab Allah, jangan risau. Sayyidina Umar tengok Allah sana bawang putih, pokok bawang. Bila Sayyidina Umar tengok pokok ni, maksudnya tumbuhan ni ataupun bawang ni, Allah, daripada pokok ni hilangkan bau dia. Maksud dia, kalau kamu nak, kamu masak dulu bawang putih, bawang, kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Kerana Nabi tak suka makan bawang yang mentah tu. Nabi tak suka. Bukan haram, cuma aku tak suka kerana aku selalu bermunajat kepada Allah dan aku selalu bercakap dengan Jibril. Aku tak mau Jibril ataupun para malaikat itu terganggu dengan bau mulut aku. Allah, ni akhlak yang sangat agung. Takut tak beradab dengan Allah bila bau mulut, dan takut tidak beradab ataupun mengganggu para, walaupun orang sebelah kita bau mulut kita yang tak elok, ataupun kita semayang pagi
Nabi tak sanggup. Kenapa? Ini sentiasa nak kebaikan lain, sentiasa, walaupun yang Nabi senangkan itu adalah para malaikat, yang mana mereka itu di alam ghaib. Alam ghaib. Jadi kita pun yakinlah malaikat bersama dengan kita, pastikan kita selalu dalam wangian ataupun dalam keadaan tidak busuk. Tidak busuk. Para malaikat yang berada bersama dengan kita. Bahkan syaitan suka kepada benda-benda yang busuk. Jadi orang yang busuk itu didekati oleh syaitan. Adapun Nabi SAW, Nabi tak suka benda-benda yang menyebabkan busuk. Okey. Jadi Sayyidina Abu Ayyub Ansari, dia kata apa? Tak masuk dah bawang putih di rumah aku lepas ni. Kerana apa? Kerana Nabi tak suka, aku pun tak suka. Padahal sebelum tu dia suka. Disebabkan Nabi tak suka, dia pun tak suka. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Allah, ni mereka nak buktikan kami ini cinta Allah. Kenapa Allah sebut dalam Quran, siapa yang benar dia cinta pada Allah, Allah kata apa? Fattabi'uni, ikut Nabi Muhammad. Para sahabatlah orang yang paling kuat sekali dalam membuktikan cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya. Buktinya apa? Mereka sangat kuat dalam mengikuti Nabi Muhammad. Bukan setakat ibadat Nabi Muhammad, mereka mengikuti segala apa yang dibuat oleh Nabi Muhammad, walaupun kebiasaan Rasulullah ataupun makan minum Rasulullah. Satu hari Sayyidina Anas bin Malik, Nabi ajak dia, jom kita pergi. Sayyidina Anas berkhidmat kepada Rasulullah selama 10 tahun. Duduk di rumah Rasulullah SAW ketika mana Nabi berada di Madinah. Sayyidina Anas pergi satu rumah yang jemput Rasulullah makan. Bila pergi, Allahumma salli Muhammad, waktu tu dijamu pada Rasulullah satu makanan yang dalam tu ada beberapa buah, ada juga gandum, dan ada dubba, iaitu labu. Allah senang, buah labu. Kata Sayyidina Anas bin Malik, aku ni sebelum tu, aku ni sangat tak suka labu. Aku tak suka makan labu. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tapi waktu mana aku tengok Rasulullah, jari Rasulullah tu mencari-cari labu. Nabi tak makan yang lain dulu. Nabi cari labu, Nabi makan labu. Nabi makan labu, makan labu. Allah senang. Bila aku tengok Nabi sangat suka labu, mulai hari tu aku pun suka labu. Allah senang. Awal tak suka labu, tak suka makan labu, disebabkan kekasih dia Nabi Muhammad SAW suka labu, mereka pun suka labu. Para sahabat Nabi SAW yang tu pun nak ikut. Allah SWT. Kenapa mereka ikut sampai macam ni? Kerana mereka kenal Nabi Muhammad siapa, dan kerana mereka sangat mencintai Nabi Muhammad. Sebab itu pepatah Melayu kata apa? Tak kenal maka tak cinta. Sebab itu sebelum kita nak timbul cinta Nabi Muhammad, wajib kita kenal Nabi SAW. Okey, jadi Allah SWT Muhammad, sahabat yang lain lagi. Siapa? Sayyidina Abdullah bin Umar. Ada 3 orang sahabat sangat kuat ikut Rasulullah, walaupun dalam perkara adat. Perkara maksud dia kebiasaan Rasulullah yang Nabi tak perintahkan ataupun Nabi tak tunjukkan sebagai yang sahabat kena ikut juga. Sebab nak buktikan ini betul-betul cinta Allah kerana mengikuti Nabi Muhammad. Okey. Seorang sahabat Nabi SAW, Allah, 3 orang sahabat yang paling kuat ikut Rasulullah, Allah, walaupun dalam perkara yang kebiasaan Rasulullah. Yang pertama Sayyidina Abdullah bin Umar, yang kedua Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, yang ketiga Sayyidina Anas bin Malik bin Mas'ud. Satu hari dia naik kuda jalan, tiba-tiba dia berhenti, dia duduk di bawah pokok tu, dia tidur tengah hari. Qailulah ni apa? Tidur sekejap sebelum zuhur. Ni bagus, ini sunnah. Sebelum zuhur kita tidur sat. Hikmahnya kata ulama, apa kelebihan dia? Malam hari kalau kita nak bangun tahajud, kita rasa kuat nak bangun tahajud, ada kekuatan. Tidur sat tengah hari sebelum zuhur, walaupun 10 minit ataupun 5 minit cukup. Dia tidur. Orang kata, wahai Abdullah bin Umar, kenapa kamu berhenti tidur di sini? Allah SWT, perlukah tidur di sini? Berhenti saat tidur di sini? Dia kata apa? Aku pernah tengok Nabi Muhammad berhenti tidur qailulah di sini, tidur sekejap di sini sebelum zuhur. Jadi aku pun berhenti nak ikut Nabi Muhammad SAW. Nak ikut juga. Dari Abdullah bin Umar naik unta, naik kuda. Tengah laju naik kuda. Tiba-tiba dia berhenti. Sahabat-sahabat lain pun ada. Bila dia berhenti, orang semua terkejut. Berhenti tiba-tiba. Wahai Ibn Umar, kenapa yang kamu berhenti ni? Allah, dulu dia kata, aku pernah bersama dengan Rasulullah dan Nabi berhenti di sini. Nak berhenti di sini. Berhenti itu ada sebab lah dan sebagainya. Walaupun panggil dia pun, Allah SWT Muhammad di tempat tu, tak panggil Ibn Umar pun, tapi tetap nak berhenti kerana Nabi
Itu para sahabat sampai macam tu. Allah, Sayyidina Ibn Umar ni, Sayyidina Abdullah bin Umar dia buka kencing ni. Dia buka sini. Allah SWT. Orang tanya, wahai bin Umar, kenapa kamu tak pakai kencing penuh? Rasulullah, kekasihku, kencing tak boleh penuh. Aku pun buka. Allah, aku pun buka. Allah SWT. Tapi kita bolehlah buat kencing penuh. Kenapa? Di antaranya waktu sejuk. Sejuk Nabi penuhkan. Kebiasaan waktu panas Nabi akan buka kencing. Jadi mereka pun buka. Sampai macam tu nak ikut Nabi SAW. Bahkan orang kata apa? Seandainya kamu melihat Sayyidina Abdullah bin Umar itu mengikuti sunnah Nabi Muhammad, pasti kamu akan katakan kepada dia, kamu ini gila. Kenapa? Pelik sangat. Sampai macam ikut. Ni kita cukong misai, tahu janggut. Ni siapa ni? Ibn Umar. Ibn Umar, orang tanya dia, wahai Abdullah bin Umar, kenapa kamu cukong tahu janggut? Dia kata apa? Aku lihat Nabi Muhammad SAW cukong misai dia dan tahu janggut. Dan ada riwayat lain mengatakan misainya dan menaruh janggutnya. Dua-dua tu sunnah. Sama ada kita nak misai tahu janggut, sunnah kita taruh misai tapi nipih, bukan tebal. Sunnah dia nipih dan tahu janggut. Itu pun sunnah. Pun sunnah Nabi wasallam. Abdullah bin Umar, Allahumma salli ala Muhammad. Satu hari dia pernah berjalan. Jalan-jalan tiba dia tunduk. Sahabat buat dah, tunduk. Tunduk betul jalan balik. Allahumma salli ala. Orang tanya dia, wahai Abdullah bin Umar, kamu tunduk? Dulu aku lalu di sini. Ini Nabi pernah tunduk. Kenapa? Dulu ni ada pokok tu yang pokok dah tak ada. Dah dibuang pokok. Di jalan tu dah tunduk. Kenapa? Nabi pernah tunduk. Abdullah bin Umar. Allah SWT. Jadi Abdullah bin Umar sangat kuat mengikuti Nabi SAW. Bahkan para sahabat yang lain pun macam tu. Satu hari Nabi SAW, ni sahabat sangat-sangat kuat ikut Nabi Muhammad ni. Kenapa? Ini bukti cinta. Bila mereka dah kenal Rasulullah, mereka cinta. Bila cinta, mereka ikut. Kenal kita. Kita kurang cinta. Mungkin tak kenal. Lepas tu kita nak ajak mai kenal Rasulullah. Mudah-mudahan kita ni mendapat cinta Nabi. Cinta diri kita kuat. Ali kana ma'in fil jannah, kata Rasulullah. Siapa yang cinta kepada aku, dia akan bersama dengan aku dalam syurga. Allahumma salli Muhammad. Okay, jadi sahabat Rasulullah, satu hari Nabi SAW, Nabi SAW, masjid Nabi tak ada kapet lah. Nabi masuk, Nabi pakai kasut, Nabi semayang. Dalam semayang tu Nabi buang kasut. Sahabat yang pakai kasut pada waktu tu buang juga kasut. Habis semayang, Nabi tanya, kenapa kamu semua buang kasut? Allah, kata mereka para sahabat, as-sahabah, kami lihat engkau buang kasut, kami buang kasut. Kami nak ikut engkau, wahai Rasulullah SAW. Satu hari Nabi SAW balik di satu perang, Nabi sedara. Nabi pun waktu tu Nabi balik dan Nabi solat secara duduk. Para sahabat bila tengok Nabi sembahyang duduk, sahabat semua sembahyang duduk. Nak ikut Nabi SAW. Para sahabat Nabi SAW. Jadi macam mana hati kita ni, diri kita ni, setakat mana kita telah mengikuti Nabi Muhammad. Nabi masuk rumah tangan kaki kanan. Allahumma salli Muhammad. Kaki kanan. Keluar pun kaki kanan kan. Allahumma salli Muhammad. Pakai kasut kaki kanan. Nabi akan buang kasut kiri dulu, kaki kanan yang last. Kita buat tak? Nabi masuk kaki kiri, tandas, keluar kaki kanan, kita buat tak? Nabi SAW sebelum tidur Nabi pakai celak. Sini 3 kali. 1, 2, 3. Di sini 1, 2, 3. Kita buat tak sebelum tidur? Sunnah. Allah SWT. Nak ikut Nabi Muhammad kan? Nak kenal kan? Nak cinta kan? Ikut tak? Kita kena ikut Nabi SAW. Allah SWT. Nabi buat apa lagi? Nabi kalau pakai baju, Nabi akan masuk kanan dulu ni. Kanan. Baru kiri. Kita macam mana? Perhati tak semua tu? Tak perhati, kurang cinta Rasulullah. Tak perhati, maksudnya kita kurang kenal Nabi SAW. Nabi kalau pakai Allahumma salli ala Muhammad, apa lagi? Allahumma salli ala Muhammad. Okey, Nabi kalau Nabi sikat rambut, Nabi akan mulakan kanan. Kanan. Tubuh kiri. Kita macam mana sikat rambut? Kita peduli tak kanan kiri? Nabi buang minyak di rambut dia.
Nabi kalau nak sikat rambut, Nabi buah minyak dulu. Kita buah minyak tak? Allahumma salli ala Muhammad. Nabi SAW sebelum makan Nabi ucap bismillah. Habis ucap alhamdulillah. Kita buat tak? Allahumma salli ala Muhammad. Nabi SAW Allahumma salli ala Muhammad. Kalau masuk masjid, Nabi kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Kita buat tak? Allahumma salli. Sebab kadang-kadang kita tengok masyarakat kita, dia tak peduli kaki kanan kaki kiri, masuk ikut dan saja. Satu hari Nabi SAW pernah duduk dalam masjid. Nabi tengok ada seorang sahabat masuk masjid kaki kiri, merah muka Rasulullah. Sebab Nabi marah. Kenapa tak hormati, tak memuliakan masjid? Allahumma. Masuk kaki kiri ni, dia layak hanyalah tempat yang tak elok. Tu layak masuk kaki kiri. Allahumma Muhammad. Tapi Allahumma Muhammad, dia ni masuk kaki kiri dalam masjid. Nabi merah muka Nabi. Terus sahabat tu tukar masuk kaki kanan. Allahumma. Jadi pedulilah kita ni, kaki kiri, kaki kanan, mana dulu. Pedulilah. Kenapa? Dibuat oleh Nabi SAW. Tengok para sahabat nak buktikan cinta mereka pada Rasulullah, ikut Nabi SAW, walaupun perkara yang kebiasaan Rasulullah SAW. Nabi sebelum tidur, Nabi akan baca 3 qul. Wallahu ahad, qul a'udzu falaq, qul binas. Tu Nabi buih di tangan. Keluarkan sikit liuk. Tu Nabi sapu pada badan semua. Pelindung. Kita buat tak? Allah SWT. Nabi ajarkan kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah sebelum tidur, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah akbar 33 kali. Kita buat tak? Allahumma salli Muhammad. Okey, jadi kita kena buat apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Kita mulakan dengan kecil-kecil dulu. Masuk tandas kaki kiri, keluar kaki kanan. Masuk tandas baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith minasyaitonir rajim. Keluar Allahumma salli Muhammad, baca doa, masuk baca doa. Allahumma salli. Sebelum nak wuduk, Nabi sugi dulu. Sunnah ni, sugi dulu. Sebelum wuduk, Allahumma salli. Sebelum sembahyang sugi dulu, Allahumma salli. Kita buat ada, kita kena contohi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bangun tidur, Nabi tu alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita bangun tidur terus tengok handphone, tengok WhatsApp, Facebook. Tak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak cinta Rasulullah sedangkan kita tak membuktikan dengan mengikuti Nabi Muhammad? Tengok para sahabat. Jadi kita bangun pagi, alhamdulillah. Allahumma salli Muhammad. Okey ya. Okey, jadi tengok para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat kuat ikut Rasulullah. Kenapa mereka kenal? Mereka kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika, Allahumma salli Muhammad, Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, riwayat cerita ni dalam kitab Bukhari dan Muslim, sahih cerita ni. Abu Ayyub Al-Ansari satu rasa di hati dia, rasa apa? Aku nak jadi pengawal Nabi Muhammad, aku nak menjaga Nabi Muhammad lah hati dia. Allahumma. Terus dia kata apa? Waktu tu aku keluar rumah, pergi cari Nabi duduk mana. Tengok Nabi SAW duduk di satu kebun, dan kebun tu ada pagar. Allahumma. Dan dalam kebun tu juga ada perigi, telaga. Kita panggil perigi buta. Allahumma salli Muhammad. Nabi duduk di perigi tu, Nabi lepaskan kaki Nabi dalam perigi yang tak ada tu binaan tu, yang terus dia bulat macam tu di bawah tanah. Nabi duduk tu, Nabi lepaskan kaki Nabi di bawah. Allahumma salli Muhammad. Nabi duduk di situ. Terus Abu Ayyub Al-Ansari bila tengok Nabi duduk di situ, terus dia duduk di pagar Allahumma salli Muhammad, pintu kebun tu, sambil dia niat, aku nak menjaga dan nak menjadi pengawal kepada Nabi SAW. Tiba-tiba mai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Allahumma salli. Kita ni dalam Sahih Bukhari Muslim. Bila mai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq minta izin masuk, izinkan. Bila masuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar masuk dan duduk macam Nabi juga di telaga tu juga. Allahumma salli. Duduk atas telaga tu juga. Waktu tu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tengok Rasulullah duduk atas telaga tu sambil Nabi angkat kain dia. Maksudnya kain Rasulullah Nabi angkat atas sikit. Allahumma salli Muhammad. Dia tengok Nabi angkat kain, dia pun angkat. Allahumma salli. Tak tahu sebab apa Nabi angkat, tapi angkat nak ikut Nabi SAW. Mai pula Sayyidina Umar, tengok Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari duduk depan pintu. Aku nak masuk, kata dia. Aku nak jumpa dengan Nabi Muhammad. Ya, masuklah, aku izinkan kamu. Bila masuk, duduk sama dengan Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar duduk belah kanan, Sayyidina Umar duduk belah kiri. Allahumma salli. Umar tengok Rasulullah sambil duduk. Tak perlu angkat, tapi Nabi angkat. Sebab apa Nabi angkat tak tahu. Dia pun angkat. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ikut Rasulullah walaupun dalam berkenaan dengan Nabi angkat kain. Angkat sikit, Nabi
sedikit. Itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulakan kita sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar. Jika kamu masuk tandas dengan kaki kiri, niat ikut Nabi Muhammad, keluar kaki kanan, kamu akan keluar dipenuhi dengan cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cahaya apa tu? Cahaya sunnah. Sebab kebaikan ibadah sunnah semua adalah nur, cahaya yang akan bersihkan hati, akan mengelokkan peribadi. Baru bab masuk tandas. Ini lagi. Jadi amalkan. Ada seorang ulama keluar rumah, tiba-tiba dia menangis. Kenapa menangis ni? Kita nak pergi orang sana. Ni kenapa Syekh menangis di depan pintu rumah ni? Dia kata apa? Lepas satu sunnah Rasulullah, Nabi keluar rumah kaki kanan, tapi aku pergi keluar kaki kiri tadi. Dia kata tersilap lah maksud dia. Nangis dia. Kenapa? Terlepas sunnah. Masuk balik, keluar balik kaki kanan. Dia rasa menyesal pergi keluar. So Nabi keluar rumah guna kaki kanan, rasa menyesal tinggal satu sunnah Rasulullah. Itulah macam mana hati kita, macam mana hati kita dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkenaan dengan apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkenaan sunnah-sunnahnya. Okey. Jadi Allah Muhammad, kesimpulannya apa? Kesimpulannya Allah, kita wajib mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana yang pertama sebab Allah suruh kita beriman kepada Rasulullah. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT. Dan kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Kenapa kita wajib cinta Nabi Muhammad? Kerana kita nak Allah SWT Muhammad, kerana kita nak cinta Nabi Muhammad. Kenapa nak cinta Nabi Muhammad? Nak timbul cinta Nabi Muhammad? Kerana dengan mencintai Nabi Muhammad, kita akan ikut Nabi SAW. Dan Islam apa akan dapat? Kita akan mendapat Allah. Itu akan menyebabkan anta ma'aman bersama dengan siapa yang engkau kasih, kata Rasulullah. Allah SWT. Nak bersama macam nak ikut cinta, akan bersama Allah SWT Muhammad. Jadi Allah SWT Muhammad, sebab itulah kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, seseorang itu mencintai orang yang lain kerana tiga perkara. Ingat elok Allah SWT. Kita ni cinta seorang mesti kita ni kat diri dia ni, ataupun salah satu. Kita boleh cek diri kita masing-masing. Ayah kita ada yang cinta suami isteri. Okey, cek Allah SWT Muhammad. Orang tu ada salah satu mesti ada. Yang seseorang cinta kepada yang lain, sebab yang pertama, ada sebab dia. Sebab yang pertama adalah kerana wajah orang tu elok. Seorang dia kahwin dengan apa? Tunang dia nak kahwin dengan apa? Maksud dia apa? Timbul cinta pada sebab pertama kerana orang tu elok, segak, cantik. Muhammad. Yang kedua, Allah SWT Muhammad, kerana akhlak dia elok, budi pekerti dia elok, adab dia elok. Kita cinta pada dia. Sebab ada orang muka dia tak apa elok pun. Sebenarnya semua Allah cipta elok kita ni ya. Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Kami dengan sebaik-baik ciptaan. Semua cantik elok. Allah SWT Muhammad. Tapi ada orang yang dia maksud dia tak handsome lah macam orang lain, tak lawa lah macam orang lain, tapi dia akhlak elok, adab dia elok. Oh, adabnya dengan kita, lemah lembutnya dengan kita, Allah SWT. Kita akan mencana dengan dia, kita akan timbul cinta juga. Walaupun dia tak berapa nak elok di segi Muhammad. Sebab seseorang itu cinta pada orang lain, kata Imam Ghazali. Yang ketiga, kerana orang tu banyak buat kebaikan. Orang tu banyak buat kebaikan kita. Okay, jadi yang pertama, kita cinta pada seorang kerana apa? Yang kedua, kerana apa? Adab akhlak dia elok. Yang ketiga, kerana apa? Dia banyak buat baik pada kita. Allah SWT Muhammad. Jadi inilah tanda, inilah asbab cintanya seorang kepada orang yang lain.
Allahumma salli. Nabi SAW, Nabi orang paling kacak sekali. Tak cinta Rasulullah. Nabi kan asbab cinta seorang itu, asbab orang tu cinta pada orang lain, asbab dia apa? Handsome, tampan, kacak. Nabi SAW orang yang paling sekali. Tidak ada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang paling handsome, paling segak, paling indah wajahnya melainkan Nabi SAW. Sampai kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu. Aku tak pernah lihat orang seperti ini sebelum dia ada, sebelum dia wujud. Allahumma salli. Dan selepas dia wafat pun aku tak pernah macam ni. Sebab sallam, wajahnya, akhlaknya, peribadinya, Nabi orang paling segak sekali. Bahkan Nabi Yusuf AS tu memang cantik segak, tapi baru setengah kecantikan Nabi Muhammad. Nabi itu sempurna kecantikannya. Nabi Yusuf baru setengah kecantikan Nabi Muhammad. Nak dibandingkan dengan Rasulullah, Nabi Yusuf baru setengah. Nabi Muhammad paling indah, paling cantik. Yang kedua, Nabi adalah orang paling baik akhlak dia. Tak cinta Nabi Muhammad, Nabi paling baik akhlak. Allahumma salli. Akhlak yang paling agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli Muhammad. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak buat baik pada kita. Takkan kita tak cinta Rasulullah lagi? Sampai kata ulama, wahai umat, Nabi tu cinta pada kamu lebih ayah kamu cinta pada kamu. Ibu dan ayah kamu, mereka peduli kamu berkenaan dengan makan minum dan keperluan kamu di dunia. Allahumma salli. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, makan minum kamu kah, hidup kamu kah, mati kamu kah, barzah kamu kah, akhirat kamu kah, mahsyar kamu kah, tempat kamu di timbangan amal kah, di tiang sirat, di mana saya kamu berada, Nabi orang yang paling buat baik pada kamu, paling peduli kepada kamu. Sehingga Nabi, waktu mana Nabi dibangkitkan pertama di mahsyar, kata apa? Jibril yang Allahumma salli ala Muhammad, waktu mana Nabi dibangkitkan di mahsyar, Jibril yang menjemput Nabi. Nabi bangun terus Nabi kata apa? Jibril, bagaimana keadaan umat mak ayah kita nanti? Allah kata dalam Quran, maru min akhi. Tapi kalau mak ayah, sama-sama kita adik-beradik, semua akan lari dengan saudara dia. Mak, Allah SWT, anak pergi kat mak. Anak kata apa? Wahai mak, dulu kan saya, bagilah pahala sikit kat saya, sebab saya ni susah ni di mahsyar ni. Apa ada mar'umin yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Allah, suami pikat isteri, aku dulu Allah cinta kamu, aku bela kamu, aku bagi nafkah kepada kamu. Wahai isteri aku, bagilah apa sikit pahala, aku tak cukup pahala ni, sembahyang aku tak cukup dulu kat dunia. Isteri kata pada ada, aku pun cukup lari pada suami dia. Semua lari. Tapi yang tak lari seorang. Bila kita pergi kat dia tak lari. Siapa? Nabi Muhammad. Waktu mana orang pergi kat Rasulullah, tolonglah kami hari ni tak cukup pahala, kami hari ni banyak dosa bawa, ya wahai Rasulullah, syafaatkanlah kami. Nabi kata apa? Analah, akulah. Tu orang lain lari, orang lain tak boleh, akulah. Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta pada seorang kena tiga. Kena tiga tu. Dan selepas ni insya-Allah pada petang ni kita akan bahaskan satu persatu berkenaan dengan tubuh Rasulullah. Muka Nabi tu macam mana, yang kata indah tu macam mana, kita bahaskan. Mulut Nabi macam mana, gigi Nabi macam mana, kening Nabi macam mana, tubuh Nabi macam mana, satu persatu, sehingga mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita agungnya, rasa mulianya sallallahu alaihi wasallam, dan kita dapat menimbulkan rasa cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Petang ni dalam pukul 3 insya-Allah kita bicarakan berkenaan tubuh Rasulullah. Yang ni cuma kita nak abang, wajib cinta Rasulullah. Wajib kenal Nabi Muhammad. Allahumma salli. Penting kenal Nabi Muhammad. Kita hanya nak bahaskan sedikit saja pada pagi ini berkenaan dengan kewajipan mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun saya harap kita semua dapat mengikuti Allahumma salli sampai habis daurah kita. Mudah-mudahan sepanjang pengajian kita ini selama 5 terus Allah alaihi wasallam. Kerana cintalah akan menyebab kita ikut pada seorang. Bahkan cinta itu menyebabkan kita nak sama dengan orang tu.
Ni yang tak akhir lah. Guru saya pernah cerita tentang cinta. Guru saya kata apa? Akan menyebabkan ikut. Yang kedua, cinta menyebabkan yang dia cinta. Sebab tu kita tengok para sahabat, yang pertama mereka ikut Nabi Muhammad. Para sahabat ni ikut Nabi Muhammad kuat. Sahabat semua nak rahsia dia. Kita pada hari ni semayang sikit, baca Quran, buat macam ni. Tapi kita lupa satu benda, didik cinta. Kenapa? Dengan cinta tu menyebabkan Nabi SAW, solatnya, Qurannya, kebaikannya, buat baik pada orang Melayu, jadi Allah sebenarnya mendidik cinta itu adalah satu sumber ataupun satu punca yang cukup besar untuk orang itu Allah SWT melaksanakan segala perintah Allah dan Rasulnya. Okay, jadi contoh saya nak buat contoh. Isteri ni dia cinta kepada suami dia. Dia cinta pada suami, isteri cinta suami, suami cinta isteri. Yang pertama sekali bukti dia apa? Kita akan tengok isteri ni akan ikut suami dia. Abang dia kata apa? Ni abang nak duduk Kedah ni. Kita orang KL, tapi jomlah kita duduk Kedah sebab abang nak kerja di Kedah. Isteri kata apa? Okeylah abang. Disebabkan cinta tu dia kata apa? Okeylah, jom. Ataupun suami dia duduk Kedah, suami dia kata apa? Jomlah kita duduk KL, abang nak kena kerja di KL. Jom ikut abang duduk KL, kita pindah duduk KL. Isteri kata apa? Okeylah abang. Maksud dia apa? Allahumma salli ala Muhammad. Maksud dia apa? Allahumma salli ala Muhammad. Maksud dia apa? Kenapa dia nak ikut tu? Sentiasa nak bersama dengan suami dia kerana cinta. Cinta tu menyebabkan ikut. Betul suami dia kata macam ni. Allahumma salli ala Muhammad. Sayang boleh tak setiap hari abang nak sayang ni setiap hari sebelum abang keluar nak pergi kerja, sayang sediakan sarapan, nak roti sekian, minuman sekian, Milo ke apa ke. Setiap hari dia buat. Kenapa? Ikut? Abang ikut. Bagi tahu ikut. Kenapa? Cinta. Allah SWT. Yang kedua, yang pertama ikut, bukti cinta yang pertama ikut. Yang kedua dia akan nak selalu sama dengan orang yang dia cinta. Contoh, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Contoh, Allahumma salli ala Muhammad baru kahwin. Bila baru kahwin mesti nak buat kenduri kahwin kan? Bila nak buat kenduri kahwin, Allahumma salli. Kebiasaannya apa? Kita akan buat kita akan rancang dengan isteri kita yang baru tu, kita rancang apa? Nak pakai baju warna apa? Nak sama warna tu. Allahumma salli. Kenapa nak sama warna baju tu? Kerana cinta menyebabkan nak sama dengan orang kita cinta. Allahumma salli. Bahkan kalau suami dia kata apa? Kita pakai hijab lah. Okey, sayangku hijab. Ataupun suami tu kepada isteri apa? Jom kita Allahumma salli. Sayang dia abang nak biru juga. Allahumma salli. Bahkan bila dapat sama dengan isteri tu, suami bila dapat sama dengan isteri ataupun kekasih dapat sama dengan kasih dia akan rasa bangga. Rasa seronok. Aku dapat sama ni. Sama tu lebih mengeratkan lagi kasih sayang. Okey ya. Sebab itulah bila orang ni dia ada persamaan, kita nak cinta dan jadi sebab cinta dapat bersama. Allahumma salli. Jadi kita kena mengaji juga bab cinta ni. Kami ulama kita ada mengarang kitab bahaskan cinta juga. Bahas cinta. Mengaji apa itu cinta. Tak apalah, jadi kalau kita cinta Rasulullah, kita akan nak sama dengan Rasulullah. Apa nak sama dengan Rasulullah? Maksud dia kita nak ikut apa saja yang Rasulullah buat. Kita nak ikut, nak seronok, nak sama dengan Nabi SAW.